Yang, saya nak bagi tahu you daripada mula puasa sampai sekarang you tak pernah pun nak cuba puasa. Boleh je yang doktor cakap tak mudarat baby dalam kandungan tu kalau you puasa. You tahu tak, I dah pernah try puasa tahu. Tapi tak boleh. Yang ada, I malah muntah-muntah. Lepas tu, I masuk angin. Lepas tu, tak boleh ya. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkatan. Amalan berpuasa telah diketahui dapat memberikan pelbagai kelebihan kepada kesihatan manusia. Namun begitu, perubahan pada corak pengambilan makanan dan minuman pada waktu siang boleh mengakibatkan berlakunya pelbagai masalah kesihatan kepada sesetengah individu. Antara penyakit yang lazimnya berlaku ketika berpuasa adalah masalah pencernaan, sembelit, masalah gastrik dan GERD, sakit kepala atau migrain serta pedih ulu hati. Selain itu, terdapat juga segelintir individu mengalami sistem dehidrasi yang teruk dengan berlakunya beberapa gejala seperti tekanan darah rendah, mulut terasa kering, pening dan mual ekoran fenomena cuaca panas yang melanda negara. Jelas dapat dilihat pemakanan yang sihat dan seimbang ketika berbuka dan bersahur perlu dititik beratkan oleh setiap individu agar dapat berpuasa dengan lebih lancar dan selesa tanpa sebarang kesakitan. Namun persoalannya, apakah antara langkah yang boleh diambil bagi mengelakkan berlakunya masalah ini dan siapakah antara golongan yang diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa? Okey, itu sedikit laporan yang disediakan oleh Ain berkenaan dengan topik yang akan kita bawakan hari ini. Jadi tumpukan perhatian anda berkenaan dengan intipati apa yang kita akan kongsikan. Dan hari ini kita nak perkenalkan tetamu kita di studio. Kita bersama dengan Dr. Megat Muhammad Amirul Amza Megat Hashim selaku pakar klinikal perubatan keluarga Jabatan Perubatan Rawatan Utama PPUM. Dr. Amirul. Ya, saya. Apa khabar doktor? Alhamdulillah baik. 3 Ramadan? 3 Ramadan masih berpuasa. Alhamdulillah. Masih berpuasa, harus berpuasa. Harus, wajib. Wajib berpuasa. Okey, baik. Doktor bercakap mengenai puasa dan topik kita pada hari ini mungkin masalah kesihatan yang dialami sewaktu bulan puasa kan. Sebelum kita mengupas mengenai antara masalah-masalah kesihatan, mungkin doktor boleh kongsikan. Ramai mungkin tahu dari sudut agamanya kenapa wajib berpuasa dan sebagainya. Tapi dari sudut kesihatan, apakah kebaikan seseorang itu berpuasa, doktor? Okey, baik. Banyak kebaikan dia, tapi rasa sebab masa kita singkat kan, yang paling bagus adalah dia memberi kerehatan kepada sistem pencernaan kita. Sebagaimana kita tahu kan, sistem pencernaan kita ni bermula daripada mulut, masuk kepada tekak kita, salur pernafasan, pergi ke perut. Waktu itu penghadaman sudah mula berlaku. Asid dalam perut akan cernakan makanan, pergi kepada usus kecil, pergi usus besar, dan waktu itu penyerapan nutrien semua berlaku. Dan proses ni berlaku sepanjang masa. Masalah orang kita sekarang makan tak tentu masa kan. Pagi ada, malam ada, tengah malam pun ada pergi kedai mamak kan. So sepanjang 365 hari kita membebankan perut kita, sistem pencernaan kita untuk keep on makan. Tapi bulan puasa ni sebab kita kena berpuasa, kita memberikan kerehatan. Dan kajian telah menunjukkan banyak manfaat dia. Pertama sekali, dia mengurangkan oksidatif stres. Stres disebabkan oleh radikal oksigen spesies dalam badan kita, mengurangkan inflamasi radang. Okey. Nombor 2, dia mengurangkan berat badan. Dan nombor 3, saya nak sentuh yang paling penting, untuk perokok dan pengguna vape luar sana mungkin boleh gunakan bulan Ramadan ni untuk menjadikan satu poin untuk berhenti. Disebabkan ada tuntutan agama, kewajipan untuk berpuasa, melarang diri daripada lapar dan dahaga, termasuk perkara batal puasa, termasuk rokok kan, kena gunakan bulan tu untuk berhenti puasa. Dan kajian-kajian menunjukkan keberkesanan orang berhenti merokok waktu bulan puasa lebih tinggi. Itu melalui kajian lah. Dan saya suka sangat antara manfaat-manfaat selain daripada kita menahan orang kata nafsu dan sebagainya, ada juga manfaat yang boleh kita guna pakai dan mengambil peluang sewaktu bulan Ramadan ini. Tapi selalunya doktor, kalau bercakap mengenai bulan Ramadan ini, kita semua rasa teruja untuk kita nak berpuasa kan. Tapi bagaimana untuk mereka yang mungkin mengalami masalah kesihatan, terutama masalah gastrik dan juga sakit kepala disebabkan berpuasa ni, apa sebenarnya cara yang terbaik untuk mereka menjalani puasa dengan baik, doktor? Alright, okey, kita pecahkan kepada dua benda lah, gastrik dengan sakit kepala tu kan. Gastrik ni disebabkan oleh perut kita kan, macam saya sebut tadi, adalah organ pencernaan penghadaman pertama. Makanan bila masuk dalam perut akan dihadamkan oleh asid-asid perut. Dan asid-asid perut ini sentiasa dirembeskan, regardless
regardless of ada makanan ataupun tidak ada. Kalau ada makanan lagi banyaklah. Tetapi kalau perut itu terlalu kosong, memang gastric acid tu masih lagi akan keluar. Dan instead of menghadamkan makanan, dia akan menyebabkan erosion ataupun luka kepada dinding perut dan menyebabkan pembengkakan. Itulah simptom-simptom gastrik. Pada masa yang sama juga, kita punya salur pemakanan ni ada pintu untuk menghalang daripada asid tu naik ke atas. Reflux kan. Orang yang berat badan dia besar, berat, pintu ini tidak berfungsi dengan baik. So, bila dia berpuasa, asid tu tak boleh cerna makanan. Lepas itu asid tu, pintu pula tak elok, dia akan naik dan menyebabkan simptom reflux. Bagaimana cara nak menangani perkara ini? Sepatutnya dia bermula sebelum bulan puasa. Kita kena train dahulu badan kita. Kalau sebelum ni kita keep on bagi makan, perut kita tak biasa kosong. Badan kita tak biasa regulasi asid dengan keadaan kosong tu. Tapi kalau katakan waktu dah masuk bulan puasa, ada tanda-tanda gastrik tu, jangan paksa diri buka puasa. Ada ruksah di situlah. Okey. Tetapi kena ingat, cuba. Dan kalau katakan untuk sahur tu, ambil selewat-lewat yang mungkin dan pilih makanan-makanan yang boleh tahan lama dekat dalam perut lah. Okey. Untuk migrain pula, boleh saya sambung? Boleh, silakan doktor. Untuk migrain pula, sebenarnya dia bukanlah betul-betul migrain. Pening kepala disebabkan berpuasa ni di 3 sebab utama lah. Migrain mungkin salah satu, tapi 3 sebab yang lebih common. Nombor 1 sebabnya caffeine withdrawal. Suka minum kopi, bulan puasa tak dapat kopi. So dapat caffeine withdrawal. Dan satunya adalah headache lah, sakit kepala lah, satu simptom dia. Lagi 2, yang pertama adalah hypoglycemia. Hypoglycemia tu kurang gula yang sangat. Salah satu tanda dia adalah sakit kepala. Dan yang ketiga dan paling common adalah dehydration. Silakan. Tadi kopi, kalau teh macam mana? Kalau saya suka teh. Tapi ada juga kadang-kadang sakit kepala tu, kenapa? Betul, sebab dalam teh pun ada caffeine. Baik, yang ketiga tadi doktor? Dehydration. Dan dehydration ni selalu berlaku sebab waktu bulan puasa kita cuba macam-macam makanan, kita cuba macam-macam ramuan yang manis, minuman semua yang viral. Okey. Contohlah, kita pergi kat kedai waktu bazar Ramadan kan, boleh kata almost 90% semuanya lebih garam. Betul. Dan garam-garam ni bila masuk dalam badan kita, dia akan menyebabkan kencing lebih banyak. Minum air yang manis-manis pun gula akan keluar melalui kencing, akan menarik air itu dan kencing lebih banyak. Efek dia adalah pada esok menyebabkan kita akan kencing banyak, badan senang dehydrated. Baik. Jadi doktor, ada orang mungkin gastrik saja, masalah gastrik saja. Ada orang masalah migraine sahaja. Ada orang package dua-dua sekali. Jadi apakah yang harus mereka lakukan mungkin sewaktu sahur dan berbuka, ataupun perkara-perkara yang harus dielakkan, makanan yang perlu dielakkan mungkin? Baik. Kita ikut timeline lah, sahur, tengah puasa dengan berbuka. Waktu sahur yang paling penting sekali, waktu sahur tu anjakkan rapat dengan waktu nak masuk subuh tu. Pilihan pemakanan waktu sahur, jangan ambil benda-benda yang karbohidrat sahaja. Kena pastikan ada sumber protein, sebab protein dia memberikan tenaga dalam jangka masa yang lama. Kena ada juga sayur supaya perut kita penuh dengan fiber dan tidak senang untuk kena gastrik. So, eloknya suku-suku separuh lah. Suku sayur, suku nasi, suku protein, suku nasi, separuhnya sayur. Yang nombor 2, minum air banyak waktu sahur juga. Dan pastikan air itu air kosong majoritinya. Kalau nak minum kopi atau teh boleh, tapi pastikan minum air kosong, ulangkan banyak. Baik doktor, di sini saya nak mencela sekejap. Ada orang kata minum air dan letak garam kat dalam. Garam Himalaya membantu kita. Mungkin doktor boleh kongsikan pendapat. Jujurnya saya tak rasa ada kajian yang mengatakan ia boleh membantu dari segi electrolytes lah, imbalance lah. Sebabnya kita kena faham, kita dapat semua electrolytes ataupun garam galian tu daripada makanan kita. Dan badan kita sendiri ada surplus of garam, sumber garam untuk digunakan. Ada simpanan dan sebagainya. Dan kalau katakan kita letak garam, dia akan menyebabkan kita lagi senang rasa dahaga sebenarnya. Sebab dia akan keluar kat urin, dia tarik air. Itu berkenaan dengan air yang viral baru-baru ini. Macam mana pula dengan kalau kita buka puasa kita dengan kurma, doktor? Tapi sekarang ni dia trend satu yang baru adalah kurma kita letakkan dengan mentega. Baik. Sunnah Nabi sebenarnya. Dari segi kesihatannya, untuk buka puasa, yes, saya galakkan buka puasa dengan kurma. Kerana kurma dia memberikan sumber gula yang sangat cepat. Spike gula dalam darah akan cepat lepas makan kurma. Kita kena faham, lepas berpuasa, gula kita mungkin akan makin rendah. Khusus kepada orang yang makin tua. Sampai nak dekat buka puasa tu, gula dah sangat rendah. So, kita perlukan satu spike gula yang tinggi, makan kurma. Nabi ajar, makan kurma, minum air, solat dahulu. Kita buat solat, kiranya aktiviti fizikal lah. Lepas itu, baru kita akan makan makanan lain. Natijahnya,
kenapa hikmahnya kenapa kita galakkan buat benda tu, sebab bila kita dah makan kurma, kita dah ada tenaga untuk pergi solat dan sebagainya. Dan pada waktu itu perut kita dah diisi sedikit dengan kurma, kita tidak akan overeating. Percayalah, kalau katakan kita solat dulu sebelum makan juadah yang penuh tu, kita tak akan overeating. Okey, baik doktor. Dan bercakap mengenai kurma ni, tadi doktor mengatakan yang sugar spike akan tinggi lah kan bila dah makan kurma tu. Adakah ianya boleh dimakan oleh mereka yang mengidap penyakit diabetes juga ataupun harus dielakkan? Doktor tak adalah kejam. Diorang ingat kalau doktor jumpa doktor ni, ini tak boleh makan, itu tak boleh makan. Kita tak kata tak boleh makan, kita kata makan dalam kuantiti yang sederhana. Wasatiyah, bersederhana. So kurma tu kalau setakat 1 biji, it's okay. Paling-paling pun 3 biji. Tapi janganlah kurma mejul yang besar tu 3 biji. Itu dah super macam makan nasi dah nanti. Okey. Dan doktor, kita nak panjangkan soalan daripada tamu kita ini daripada Muhammad Izu. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Adakah elak makanan dalam tin boleh mengatasi masalah gastrik ketika berpuasa, doktor? Yes, betul. Bukan hanya makanan dalam tin, tetapi makanan-makanan yang kita gelar sebagai processed food. Processed food contohnya paling senang, hot dog, nugget, fries, burger. Makanan-makanan yang melalui banyak prosesnya. Pertama, dia banyak garam. Kedua, dia banyak trans fat. Dan kalau sardin dalam tin? Sadar pun juga. Sama juga sebab makanan yang melalui proses kan. Tapi saya faham golongan ibu-ibu, yang inilah senang nak masak kan. Buka tin, tuang, masak kan. Tapi sebenarnya dia tidak boleh, dia lebih kurang sihat berbanding daripada makanan-makanan natural sebab dia meningkatkan trans fat, dia meningkatkan garam dan dia juga meningkatkan gastrik sebabkan minyak apa semua itulah. Tapi doktor, sebulan puasa tu kalau 3 kali 4 kali tak apalah kan. Again, patah balik kepada kesederhanaan. Boleh. Alhamdulillah. Kita dah sentuh berkenaan dengan gastrik dan juga sakit kepala dan juga apa makanan yang perlu kita elakkan, doktor. Saya nak sentuh juga berkenaan dengan anak-anak kecil kita yang mungkin belajar tahun pertama berpuasa. Apa yang ibu bapa perlu tahu dan perlu elakkan untuk tidak memberi kesan kesihatan kepada mereka. Pertama sekali kita kena faham selagi anak itu belum mencapai akil baligh, dia tidak diwajibkan berpuasa, tidak berdosa. Tetapi kena train supaya bila dah akil baligh dia dah biasa berpuasa. Untuk training tu saya galakkan dia kena secara berperingkat. Maksudnya kalau katakan jam pertama mungkin sampai pukul 10. Hari pertama sampai pukul 10 je. Mungkin hari ketiga keempat mungkin sampai pukul 1, pukul 2. Bila dah biasa panjangkan tu bolehlah 1 hari berpuasa. Dan kena ajar dia ambil sahur. Bukan hanya disebabkan faktor kesihatan sahur tu tapi faktor keberkatan. Kita nak ajar budak-budak ni bukan hanya sihat tapi dia faham kenapa kena berpuasa tu. Dan yang paling penting sekali, kena pastikan environment budak nak belajar berpuasa tu menyeronokkan pada mereka. Bukannya kalau kata puasa kita tegur tapi kita ajak lagi lah. Sebab kita tak nak mereka trauma dengan sakit perut, trauma kena marah dan trauma pergi sekolah dan ada viral baru ni kan kena marah, kena malukan semua tu. Kita tak nak dia trauma sampai bila besar tak puasa. Ya, betul. We don't want that to happen. Betul-betul kita elakkanlah. Pendedahan awal tu penting tetapi pada masa yang sama kita berikan mereka pendedahan dalam cara yang harmoni, kondusif supaya mereka dapat juga berpuasa sekurang-kurangnya lah macam doktor katakan tadi 4 jam, 5 jam secara berperingkat lah. Mungkin untuk Ramadan seterusnya mereka rasa excited kan doktor nak berpuasa. Selain daripada kita bersama dengan Dr. Amirul, kita juga bersama dengan Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah selaku pendakwah bebas kita dalam talian lah. Ustaz tak dapat ke studio hari ini. Ustaz, Assalamualaikum. Selamat dengar Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Ceri-ceri selalu Ustaz. Apa khabar? Sihat Ustaz. Suka saya dengar suara Ustaz. Yang dihormati Dr. Muhammad Amirul, apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah sihat Ustaz. Ustaz, macam mana puasa? Selamat diucapkan selamat Ramadan Karim. Mudah-mudahan Ramadan kita diberkati oleh Allah SWT dan bertambah baik dalam bulan Ramadan. Amin. Amin. Ustaz, dah alang tu nak juga ambil kesempatan untuk tanya kalau kita bawakan topik hari ini kan, kita nak tahu juga bagaimana seseorang itu mereka nak teruskan berpuasa ataupun mereka nak berbuka puasa. Mungkin kalau kita melihat dalam keadaan kesihatan yang macam mana membolehkan mereka berbuka ataupun berpuasa, Ustaz? Baik. Ini satu soalan yang baik. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebut dalam surah Al-Baqarah ayat 183, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dan siapa yang sakit atau dalam musafir, maka bolehlah ia berbuka, kemudian wajib mengganti sejumlah hari yang ia telah tinggalkan, yakni qada puasa.
Dalam persoalan yang kita bincangkan iaitu apa? Bagaimana sakit? Okey, sakit ni kalau kita lihat orang yang sakit kena makan ubat. Kalau tak makan ubat akan menjadi mudarat kepada dia, maka dia kena berbuka dan wajib dia qada puasa pada hari yang lain, pada lepas Ramadan lah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, orang yang sakit dan tak ada harapan sembuh, maka waktu itulah dia juga kena berbuka dan tidak wajib dia qada puasa nanti pada hari yang lain, tapi dia kena bayar fidyah puasa. Macam tu. Yang kedua. Dan yang ketiga, orang yang sangat-sangat tua. Macam kita tengah remaja lagi kan, dia orang yang betul, sangat tua. Okey. Maka dia tidak ada harapan untuk berpuasa sebab mungkin sangat tuanya, tua renta. Maka waktu itu dia kena berbuka juga dan dia tidak wajib qada puasa pada hari yang lain. Jadi lepas bulan Ramadan, tapi dia kena bayar fidyah. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, bagi orang yang kerja berat. Yang kerja berat ni macam buruh kasar dan sebagainya. Dan dia takut waktu dia bekerja tu dalam keadaan panas, terik dan sebagainya, takut kena stroke haba ataupun maknanya dia tenaga hilang. Waktu tu dia ada harus untuk berbuka. Tapi dengan syarat lah. Dengan syarat iaitu apa? Dia kena berpuasa terlebih dahulu. Dan satu ketika dia dah tak tahan, dia dah memang betul-betul makna boleh mudarat, kalau tak berbuka, dia boleh berbuka. Itu rukhsah nama dia. Dan wajib ia mengganti pada hari yang lain selepas bulan Ramadan. Okey. Okey. Dan Ustaz, mungkin ada juga pesanan untuk ibu-ibu dan anak-anak di luar sana yang mereka tak ada kemampuan untuk berpuasa tapi mereka nak cuba juga untuk berpuasa. Baik. Itu baik. Pertama, kita nak pastikan anak-anak kita ni berpuasa satu je. Jangan ajak anak kita puasa untuk raya. Tapi kita kembalikan, marilah kita berpuasa kerana puasa itu perintah daripada Allah. Jadi kita ambil perintah ini, sama-sama kita berpuasa. Kalau kita tak boleh puasa pada anak-anak yang sampai petang, sampai waktu maghrib, kita ambillah sampai tengah hari ke, sampai pukul 2 ke, sampai pukul 10 pun tak apa. Macam saya ada anak yang kecil pada umur 5 tahun, maka saya pun ajak puasa, lepas tu dia kata, tak boleh puasa, tak apa. Kalau tak boleh hari ni, besok. Kalau tak besok, lusa. Maknanya kita ajak dia, at least kita beritahu, kita fahamkan dia, ini puasa adalah perintah dan anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahamkan mereka lah, Ustaz. Cara kita mendidik mereka sangatlah penting. Baik. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Jazlan. Ustaz tadi sahur makan apa, Ustaz? Ustaz makan apa tadi sahur? Sahur, Alhamdulillah. Saya hanya makan telur dan makan kurma saja. Makanan kesihatan. Bagus ya, doktor. Doktor kata bagus, Ustaz. Alhamdulillah. Selamat berpuasa, Ustaz. Salam keluarga. Ya, selamat berpuasa. Saya ucapkan selamat berpuasa di mana juga anda berada. Kepada muslim-muslimat, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Ta'ala. Allah beri kebaikan dalam diampunkan dosa, diberi kita keselamatan, kebaikan dan Allah kurniakan malam dan qadar. Doa untuk kita semua, mudah-mudahan kita semua jadi hamba Allah yang dikasihi dan diberkati oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk semua ya. Terima kasih banyak, Ustaz. Okey, baik. Terima kasih, Ustaz. Baik. Itu dia Ustaz Jazlan. Okey, kita tertarik apa yang dikongsikan Ustaz tu, itu berkenaan dengan kesan ataupun bagaimana untuk kita nak mengganti dan sebagainya. Tetapi doktor, banyak sebenarnya juga bukan selain daripada kita nak sentuh berkenaan dengan migraine, pening kepala, cirit-birit. Dan terbaru apa yang mungkin dikongsikan oleh penonton kita ni daripada Izafir Aziz, yang tadi kita dah kongsikan, makan kurma dengan butter unsalted tapi anak saya cirit-birit. Doktor, dan mungkin doktor, sebelum doktor jawab soalan Fatih, saya nak selitkan juga kurma dengan butter ni, apakah fungsi butter? Mungkin kita mereka tidak tahu sebab tadi doktor kata sunnah kan. Tapi sunnah ni adalah bukan sunnah yang membawa kepada syariat lah. Mungkin Ustaz boleh jelaskan lebih lanjut lah sebenarnya. Tapi dia sunnah disebabkan kebiasaan kemanusiaan Rasulullah SAW. Jadi apakah sebenarnya fungsi butter apabila kita makan dengan kurma dah? Doktor dah cuba dah? Pernah cuba. Okey, saya bercakap dari sudut kesihatan lah. Kurma sendiri mengandungi gula yang banyak, kalori yang tinggi. Bila diletakkan dengan butter, butter itu adalah sumber daripada haiwan. Biasanya butter lah, bukan margarin kan. So bila daripada haiwan, sumber lemaknya tinggi, kolesterolnya juga tinggi dan akhirnya translate kepada kalori yang lebih tinggi. Apabila kita makan, memang sedap. Memang satu tak cukup, nak lebih. Tambah kalau dah sejuk-sejuk dah.
Bila dah lebih, kita akan dapat kalori yang berlebihan. Kemudian makan nasi lah pula. Sebab ialah buka puasa tak makan nasi, tak lengkap kan. So menyebabkan kita ada ekses kalori, benda tu akan translate kepada kolesterol, lemak dan kenaikan berat badan. So ia tidak sihat. Kalau nak ambil satu cukuplah. Tetapi untuk orang yang ada kencing manis, masalah kolesterol, saya tidak galakkan kerana ia boleh memburukkan kawalan gula dan kawalan kolesterol jika diambil hari-hari. Kalau sekadar nak cuba satu kali, cubalah. Dan untuk menjawab soalan Fatin tadi dan berkaitan dengan cerit-berit tu. Okey, baik. Saya biasanya bila kita jadi doktor, kita kena tanya selain makan apa semua kan. So saya tak boleh nak bagi jawapan spesifik lah. Tetapi ada setengah orang yang dia sensitif perutnya kepada produk tenusu. Dan kita ingat butter tak adalah produk tenusu juga. Bila dia sensitif akan jadi rengsa perut dan kemudian akan menyebabkan cerit-berit. Dan cerit-berit sewaktu bulan puasa ni boleh dikaitkan dengan satu istilah kita panggil dumping syndrome. Biasanya dumping syndrome ni berlaku selepas surgery, operation yang melibatkan salur pemakanan, contohnya bariatric surgery kan. Tapi kadang-kadang dia boleh berlaku pada orang yang tak ada operation langsung lah. Apa yang berlaku bila dia puasa lama, kemudian dia makan banyak sekaligus waktu buka puasa tu, penuh dalam perut dia dan suddenly apa yang dalam perut tu diriliskan kepada salur usus kecil kan. So benda tu akan laju je lalu usus kita tanpa penyerapan yang proper, akan jadi cerit-berit. Kalau nenek kita macam perut terkejut. Boleh kata betul. Usus terkejut. Usus terkejut. Baik, doktor, ini pula soalan dari Nurul Atilia. Bagaimana dengan pesakit diabetes dengan darah tinggi untuk berpuasa? Saya pernah berpuasa apabila sampai waktu tertentu saya akan jadi hypo. Adakah ini berbahaya? Okey, baik. Untuk diabetes, kita ada guideline sebenarnya dan saya suka nak ajar pesakit saya mnemonik ni lah. Dia Ramadan, RA, risk assessment. Kita kena assess dulu risiko kita untuk berpuasa. Kalau kencing manis kita tak terkawal, kita senang kena hypo ataupun senang kena hyper, gula yang tinggi, ataupun kita on insulin yang macam-macam, risiko berpuasa tinggi, maka doktor akan kata tak boleh puasa sampai risiko dikawal. Itu RA. MA, medication adjustment. Kena adjust medication ikut doktor punya nasihat lah. Kemudian D, diet tu kena betul. Suku-suku separuh is the best diet. Lewatkan sahur, awalkan berbuka. Cuma waktu berbuka, ambil kurma dahulu ataupun kuih, minum air, solat dahulu, baru makan untuk elakkan overeating lah. Kemudian D, kemudian H kan. H adalah kena belajar simptom-simptom atau gejala tentang hypoglycemia, rasa pening, rasa lapar, jantung berdegup seperti kawan kita cakap tadi. Kalau ada, kena berbuka. Cek gula, kalau bawah daripada 4, kena berbuka. Satu lagi kena tahu juga H, hyperglycemia. Kalau katakan gula lebih daripada 13, biasanya dia akan kencing banyak, dia akan rasa sakit perut. Cek gula, kalau lebih 13, itu bermakna gula tinggi, kena buka puasa. Kalau tidak, dia membawa kepada darah berasid. Dan yang terakhir AN, activity at night. Bermakna walaupun kita bulan puasa, jangan elak daripada buat physical activity. Masih kena buat. Kalau siapa yang suka jogging tu, jogging waktu malam. Tapi kalau tak nak jogging pun tak apa, tarawih. Tarawih is also considered a physical activity. Kita dapat pahala siang, kita dapat pahala malam. Lengkaplah hidup kita, insyaAllah. Ramadan. Itu ada tips untuk mereka yang menghidapi diabetes. Kita boleh praktikkanlah kan? Betul. Baik, kita nak ucapkan terima kasih selagi kepada Dr. Megat Muhammad Amirul atas perkongsian berkenaan dengan topik kita hari ini yang saya kira banyak sangat membantu penonton-penonton di luar sana. Terima kasih sekali lagi doktor, dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHR.